Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam, Mursyid dan Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas kurniaan limpah rahmat, taufik dan inayah, diberi keizinan kita sebagai tetamunya. Mudah-mudahan Allah menerima kita nanti sebagai tetamunya juga di akhirat nanti. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, tabi'in. Mudah-mudahan kita semua menjadi penerus dan penyambung kepada kerja jihad yang mereka tinggalkan, dan kita dihimpunkan semua bersama di akhirat nanti di bawah naungan arasy Allah. Dan mudah-mudahan kita berada dalam rumah Allah dengan niat i'tikaf, mendapat keberkatan daripadanya. Tuan-tuan, kita berhenti pada muka surat 80 di bawah tajuk kecil kesan iman, ibadah dan mujahadah. Kita sambung perkara yang ketiga di muka surat 81. Di antara dalil dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Ia mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dan salah. Al-Anfal ayat 9, dan dalam suratul Hijr ayat 75, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nura tamshuna bih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya yang menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya, yakni pada hari akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan yang lepas kita sebutkan bahawa bila mana iman kepada Allah dan Rasulnya adalah iman dan akidah yang betul, ibadahnya ibadah yang bersungguh dalam bentuk bermujahadah, nescaya dia ada kesan. Tiap suatu perbuatan di atas perintah Allah, dia ada ganjaran yang Allah bagi. Bila mana iman kita betul, iman kita tepat dengan nilai takwa yang disebutkan oleh Allah, maka Allah bagi suatu suluhan untuk kita. Yang disebutkan dalam dua ayat yang kita bacakan tadi, dia kata yaj'al lakum furqana. Bila mana kita bertakwa sungguh kepada Allah, Allah campakkan suatu kebijaksanaan yang membolehkan kita tahu mana baik mana buruk. Macam budak bila sampai kepada satu tahap mumayyiz, secara automatik dia tahu mana kek mana tai lembu. Tak payah bagi tahu, dia datang sendiri, dia tahu dah. Kecuali Mak Pit, yang tu dia cari tai lembu. Kita nak sebutkan benda ni datang dalam bentuk hidayatullah, petunjuk daripada Allah. Adapun nilai takwa ini suatu nilaian yang tinggi.
suatu kedudukan yang sangat besar artinya bagi orang yang beriman. Dan inilah benda yang kita nak bawa balik depan Allah. Allah Ta'ala sebut apa? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal ialah takwa. Bila datang takwa ini, maka Allah bagi suluhan. Disebutkan wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Ada petunjuk, ada cahaya di akhirat nanti. Waktu orang dalam kegelapan, di situ orang-orang yang ada nilai takwa, Allah beri hidayah petunjuk. Dunia Allah bagi bimbingan, yaj'al lakum furqana. Tahu beza mana baik mana buruk, tahu mana betul mana salah, tak kena tipu. Ni ramai yang kena tipu sebab nilai takwanya tak ada. Allah tak bagi suluhan. Nak cari sendiri bukan mudah, tuan-tuan. Nak cari petunjuk ni bukan mudah. Nak tahu mana betul mana salah tak mudah. Banyak benda yang kita kena tahu, apatah lagi dalam dunia ni banyak helah. Sekarang bila tengok hak tak ketahuan, kan, dulu bukan main jahat, bila tengok dia pakai songkok pun dah lembik tengkuk dah. Bukan Islam pun bagus. Ya, tengok dia ra'i kita boleh pakai songkok. Nampak? Ya, dan berapa banyak penipuan-penipuan yang berlaku, khasnya daripada golongan orientalis. Kita baca kisah Snok Hang Granje apa? Hak Belanda tu. Berapa ramai yang kena tipu dengan dia. Malah disebutkan bagaimana Mustafa Kamal Atatürk, dalam sejarah dia sebutkan dia naik dalam keadaan disanjung dan dihormati. Dia berjaya membuat sesuatu yang menyebabkan orang marah pada khalifah, dan sanjung kesungguhan dia nak membangunkan Turki. Rupanya dia berpura-pura. Bila dia jadi presiden Turki baru nampak belang dia. Tapi orang yang beriman, dia nampak dah, yang ni tipu daya. Yaj'al lakum furqana. Allah bagi nampak, Allah boleh kenalkan mereka. Yang ni lah yang kita nak cari. Sebab itu kerja yang kita kena buat ialah sampaikan ke tahap yang Allah suruh. Selain daripada itu Allah buka. Macam kita buat kerja lah, tuan-tuan, kan? Kita kata kita nak duit, kita nak gaji, tiba-tiba dia suruh tebas rumput. Aku nak duit, yang kamu suruh tebas rumput buat apa? Tebas rumput lah dulu. Kamu tebas rumput, aku bagi duit. Kamu letup gunung, aku bagi duit. Dalam Islam ni, dalam kita beriman kepada Allah, ada perintah-perintah yang Allah suruh. Bila Allah suruh kita buat sempurna, maka Allah bagilah. Di antara yang Allah sebut dalam dua ayat yang menjadi dalil hujah perbincangan kita, Allah bagi petunjuk pada kita membezakan di antara yang benar dan yang salah. Selain kita minta Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita dah tahu dalam hidayah ilmu, hidayah ad-din, kita boleh kenal mana baik mana buruk. Tetapi nak mengikuti kebaikan dan meninggalkan keburukan, dia perlu kepada satu tingkatan yang namanya hidayatut taufiq. Yang ni kena minta dengan Allah, dan Allah bagi kepada mereka yang Allah kasih dan sayang di kalangan hamba-hambanya yang beriman. Bukan hanya selamat untuk petunjuk dunia, tapi Allah Ta'ala kata wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, di mana di akhirat nanti Allah bagi cahaya untuk mereka berjalan dengannya. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, Abu Darda berkata, awasilah firasat para ulama dan berjaga-jagalah jika mereka mempersaksikan ke atas kamu suatu penyaksian yang membawa kamu terbelenggu dalam neraka. Demi Allah, itu adalah kebenaran yang dicampakkan Allah ke dalam hati-hati mereka. Aku katakan, yakni Ibnul Qayyim, asal riwayat ini adalah marfu', terdapat di dalam Sahih Tirmizi. Ibnul Qayyim kata, jaga-jaga dengan para ulama, aulia, kamu kena jaga-jaga. Sebab kata-kata mereka itu adalah firasat. Yang ni yang disebut ittaqu firasatal mu'min.
ittaqi firasatal mu'min. Takutlah kamu dengan firasat orang beriman. Sehingga ada ujung nanti cerita tentang Sayyidina Uthman, kan. Firasat yang beriman ini adalah anugerah daripada Allah. Dululah nak jumpa orang alim ni tuan-tuan, kita hak jenis kutu berhak ni, gayat. Sekarang dia tengok kan dia ada, kita panggil kasyaf, pandangan yang menembusi hijab. Tengok aku kerana sudah muka. Kan ada kisah Sayyidina Uthman, ada kot dalam ni, ada. Jadi tengok, selagi dia tengok aku ni ada tak kena. Banyak sampai kepada kisah-kisah aulia Allah. Sahabat cerita, ada seorang alim ni, dia diam je, kan. Satu hari dia bawa majalah mangga. Tuan tahu majalah mangga? Takkan tak biasa. Orang muda-muda majalah mangga lah tak ada dah. Majalah mangga ni kira majalah artis, ada tak apa cantik lah. Jadi ada kawan ni sembang kedai kopi, aku tengok, saya tak mau sebutlah namanya, dia kata hak tu tadi tu dia bawa majalah mangga. Tak lama, lebih kurang setengah jam, Tok Syekh ni pun sampai. Dia kata, ni tadi jumpa dekat jalan ni tadi, ni majalah mangga ni siapa punya? Hanaya. Seolah-olah dia tahu. Ini yang kata firasat. Tengok muka pun dia boleh dapat gambaran. Saya ingat dengan seorang sahabat tu, ada forum dulu, saya ingat lama dah, di TNB ni tahun 2002-2003. Dia sebut, dia ngaji bahagian metafizik ni. Dia kata manusia ni hati dia macam cermin. Bila hati dia bersih, dia boleh memantulkan sesuatu. Sebab itu hati orang-orang yang beriman, dia nak relatekan di antara karamah yang diberi oleh Allah melalui firasat tadi dengan realiti. Dia kata macam cermin. Dia kata macam handphone kita ni. Handphone kita ni, kalau line kita elok, line dia elok, boleh bercakap live, senang aja. Nampak, saya tadi dalam perjalanan nak dari Mesir telefon, boleh nampak clear. Sebab apa? Line elok. Kalau sampai setahap semalam telefon, sampai tahap hilang line. Jadi kedua-duanya kena clear. Orang yang beriman ni hati dia bersih. Bila hati dia bersih, mari saja pantulan tu dia nampak belaka dah. Ini firasat orang-orang yang beriman. Ini anugerah daripada Allah, hasil daripada dia membersihkan jiwa dia dengan iman. Dia meningkatkan dan mendekatkan diri dia dengan ibadah, mujahadah. Yang inilah yang kita bincang pada hari ini. Maksudnya, takutlah firasat orang mukmin, sesungguhnya ia melihat dengan nur Allah. Kemudian beliau membaca, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya balasan azab yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya. Kita kata dulu, orang tua-tua kata kalau jumpa ulama ni jangan tak ketahuan, lidahnya masin. Dia cakap tu jadi. Sebab itu jangan bagi pasal dia marah. Bila dia marah tu, dia cakap tu jadi kita. Sebab lidahnya lidah zikrullah, yang disebut dengan ma taqarraba ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbah. Hidup dia penuh dengan zikrullah, ibadat nawafil, ibadat sunat ni selain daripada wajib, menjadikan dia dikasihi oleh Allah. Dalam hadis kursi disebutkan, dia bercakap dengan dia mengambil dengan tangan Allah, dia berjalan dengan kaki Allah. Itu gambaran lah, bukan menunjukkan Allah berjisim, tapi gambaran hadis menyebut begitu. Maknanya segala-galanya daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan, nak capai benda ni, pertama iman yang benar, kemudian ibadah serta mujahadah. Sesungguhnya Umar pernah berkata, hampirilah mulut orang-orang yang taat dan dengarilah dari mereka apa yang mereka katakan. Sesungguhnya terpancar dari mereka perkara-perkara yang benar, iaitu perkara yang didedahkan oleh Allah kepada mereka. Sesungguhnya telah sabit para awliya Allah menerima ilham dan ahli kasyaf. Umar Al-Khattab
radhiyallahu an, dia nasihat, kalau nak tahu benda-benda yang bernilai, hadirilah, dekatilah para awliya Allah. Kadang-kadang dia bercakap tuan-tuan sampai ke kita. Kita pun, iya ke dia ni cakap ni? Tak. Tengok 2 hari kemudian jadi apa yang dia kata. Nah, ini keistimewaan para awliya Allah. Tapi dia tidaklah tukang ramal. Jangan kata, oh ini dia ni aku nak cerita benda rahsia, kita pun beria, hak tu tak boleh percaya. Kalau jenis cerita benda rahsia sangat ni, tak berapa nak boleh percaya. Sebab awliya Allah dia bukan jenis nak cerita rahsia. Dia bercakap gitu. Kadang-kadang dia mengajar kuliah-kuliah dia, kita dengar, ya ke ni? Tengok-tengok jadi apa yang dia sebut. Sebab itu Umar Al-Khattab menasihatkan demikian, kerana dia kata sabit para awliya Allah menerima ilham dan kasyaf. Antara kenyataan yang sabit lagi masyhur, apa yang sabit daripada Sayyidina Uthman yang disebutkan, berkata sesungguhnya seorang lelaki, bahawa seorang lelaki telah datang menemuinya. Lalu Uthman berkata, telah masuk kepadaku salah seorang dari kalangan kamu yang ada tanda zina pada matanya. Lalu lelaki itu bertanya, adakah wahyu selepas Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Uthman menjawab, tidak, tapi firasat yang benar. Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan radhiyallahu an, satu hari selepas wafat Rasulullah, dia duduk, berapa orang sahabat datang. Dia kata, aku tengok ada kesan zina pada mata. Kerana apa? Dia melihat perkara yang dosa. Itu kesan zina, ya, melihat suatu benda yang maksiat, ataupun barangkali ada orang yang terdedah aurat. Kita hari ni kalau tengok nampak belaka, saya nampak ada kesan zina pada mata tuan-tuan yang masuk hari ni. Tuan-tuan jawab, depan mata ustaz pun ada. Jam. Sama-sama ada. Kan? Sekawan tengok semua, ustaz lagi banyak, kata dia. Sebab ustaz jalan jauh tadi. Yang tu tak boleh nak kata apa dah. Jauh. Yang ni firasat. Sebab itu bila orang tanya, bila sahabat ni kata, wahai Osman, ada wahyu ke lepas Rasulullah? Osman kata, dah, firasat orang beriman. Firasat orang-orang yang beriman. Kisah Sayyidina Umar sedang berkhutbah di atas mimbar, lalu beliau memotong percakapannya dengan berkata, wahai Syariah, bukit-bukit. Ini semua menjelaskan kepada kita beberapa anugerah Allah ke atas hambanya yang mukmin lagi benar, mendapat kemanisan dan nur, lalu dengannya mereka melihat apa yang tersembunyi dan gaib pada orang lain. Umar Al-Khattab satu hari dia berkhutbah, tengah-tengah khutbah dia jerit, dia kata, bukit, bukit, bukit. Jamaah yang ada jadi pelik, kan? Tapi kalau Tok Khatib tuan-tuan sebut gitu, tuan-tuan kena pergi check barangkali ada masalah, kan? Ya, wallahu a'lam. Umar sebut begitu, orang pun heran, pelik pasal apa? Barangkali saja dia cakap kot, mungkin teknik kot. Kalau kita tengok barangkali teknik. Khatib tengah-tengah ceramah dia kata, handphone, handphone, handphone. Orang semua kelang kabut. Ataupun terbakar, 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 kata dia. Orang semua kelang kabut. Rupanya dia nak bagi hak tengok tengah tidur tu. Jumaat kan ramai orang tidur. Jadi dia buat lagi tu. Terbakar, terbakar, kata dia. Kita pun, sudah Pak Imam kasyaf ke? Tak. Teknik untuk mengejutkan orang tidur, kan? Umar Al-Khattab habis tu habis. Tak lama rombongan tentera balik. Lalu rombongan tentera menceritakan, kami dalam keadaan serangan yang begitu hebat sehingga pasukan kami berkecamuk. Tiba-tiba kami mendengar suara khalifah. Kami dengar suara Umar kata, bukit, bukit. Umar suruh naik atas bukit. Umar tengah khutbah dalam masjid. Dia nampak suasana peperangan dan dia sebut suara dia didengari oleh tentera-tentera Islam yang sedang berperang di medan. Mereka pun naik bukit, selamat, susun balik tentera, lawan dan menang. Ini karamah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah disebutkan Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi dalam perang Hunain, bila mana Nabi sampai dengan para sahabat di lembah Hunain di waktu subuh, tentera musuh dia dah kepung di celah-celah bukit tu. Bila masuk je tentera Islam, mereka lontar panah sehingga berselerak tentera Islam yang lari. 12,000 ramai. 10,000 tentera daripada Madinah campur dengan golongan Tulaqa 2,000 jadi 12. Id a'jabatkum kathratukum, rasa hebat, ramai.
12,000 siapa boleh lawan? Kita sikit pun boleh menang, banyak lagi boleh menang. Dia tak tahu sikit tu dengan pertolongan Allah, banyak tu bila sombong tak ada pertolongan Allah. Ada yang mula rasa bila kena serang begitu mengejut, habis berselerak lari. Riwayat menceritakan tinggal lebih kurang 100 orang. Ada yang kata 313, ada yang kata 80 orang. Bukan boleh nak kira pun, tapi nak kata bilangan yang kecil. Ada yang kata tinggal 313, umpama bilangan tentera Badar. Ada yang kata 80 orang, umpama pengikut Nabi Nuh. Tapi nak cerita sikit, dalam keadaan kelang kabut begitu, ada sahabat yang bertahan. Termasuklah seorang sahabat yang baru masuk Islam, Abu Sufyan Al-Harith. Ni sepupu Nabi, paling kuat lawan Nabi. Tapi dalam perang itu, orang lain selerak lari, dia tak lari. Dia pegang kenderaan Nabi SAW. Ini hebat juga. Jangan ingat baru masuk ni penakut belaka. Kadang-kadang hak lama pun tak boleh pakai. Waktu tengah syok tengok dia hebat je, bila kelang kabut dia pun selerak lari juga. Waktu itulah Abbas menyeru. Dia pun dah lari jauh, Abbas panggil balik. Nabi perintah panggil, Abbas panggil. Sejarah menceritakan panggilan suara Abbas itu sampai 2-3 km yang dah berselerak lari. Lalu mereka dengar, datang balik, datang berduyun balik untuk mempertahankan Nabi SAW. Ini juga karamah, kemuliaan. Suara tadi Umar, suara dia sampai, dan juga dia dapat melihat suasana peperangan pada ketika itu. Ini adalah hanya pada dasarnya saja, manakala realiti kebenarannya tertakluk kepada sabitnya dengan sanad-sanad yang sahih. Dia nak sebutkan berlaku perkara itu, maknanya kita tak boleh menolak kewujudan perkara-perkara yang disebut dalam peristiwa tadi. Hukum ilham, ru'yah dan kasyaf. Ilham kita dah tahu, ilham ni ialah lintasan. Orang kita pun sebut ilham. Orang nanti saat nak tunggu ilham, kan? Nak buat apa pun tunggu ilham. Ataupun ru'yah. Ru'yah ni mimpi lah. Bukan ruqyah. Ru'yah. Ru'yah ni mimpi. Ruqyah tu jampi. Kasyaf. Kasyaf ni orang kita pun guna istilah kasyaf. Kasyaf ni istilah yang kita faham, pandangan yang menembusi hijab. Maknanya dia tengok kita, dia boleh nampak hati dan perbuatan kita. Lebih kurang gitu kita gambarkan. Imam Al-Banna menjelaskan bahawa ilham, khawatir. Khawatir ni juga lintasan hati. Kan kita orang Melayu pun sebut khawatir. Khawatir ni iya tak iya, kan? Itu lintasan. Iya kedak, dia ganggu gitu. Kasyaf dan ru'yah adalah perkara yang wujud dan sabit serta tidak diingkari secara umum. Kita kena faham bahawa apa yang disebut dalam tajuk kita yang lepas, ilham, khawatir, kasyaf dan ru'yah, adalah perkara yang memang berlaku. Benda ni memang ada, kita tak boleh menolak. Sebab Al-Banna bincang benda ni, ada golongan yang menolak langsung. Dia kata mana ada, benda-benda ni tak wujud. Ada golongan yang menolak secara total. Di sana Al-Banna nak menjelaskan, tak, benda ni ada, kita tak boleh menolak kerana sabit perkara-perkara itu berlaku. Meskipun wujud, namun ia dianggap dalil bagi hukum hakam yang berasingan, kerana banyak berbaur dengan sangkaan, bercampur aduk dengan waham. Justru kita tidak bergantung dengannya. Walaupun kita terima benda ini, tetapi kita tak boleh menjadikannya hujjah. Kita terima tapi tak boleh jadikan hujjah kerana dia berasingan. Kaedahnya lain, kerana di sana bercampur dengan apa yang kita sebut dengan waham, benda-benda yang bersifat tak jelas. Waham, syak, zan, ini benda-benda yang tak jelas lah. Walaupun zan ni ada istilah yang lain kita guna pakai. Kalau dalam Quran zan ni maknanya yakin. Jika ditanya apakah faedah kewujudannya, akan dijawab ia diterima sekiranya tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia juga merupakan sokongan tambahan kepada perkara yang telah sabit dan dianggap sebagai cahaya di atas cahaya. Kalaulah benda ni bukan hujah, jadi apa faedah? Jawapannya dia kata benda ini sokongan tambahan sebagai nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Suatu kemuliaan, suatu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala bagikan
kepada orang-orang yang mulia, yang dia hendak. Inilah dia hakikat yang ditegaskan oleh Imam Al-Banna yang sejajar dengan kitab dan sunnah, dan perkara inilah juga yang ditetapkan oleh para ulama yang benar. Tak boleh jadi hujah, tetapi kita tak boleh menafikan kewujudan benda ini dalam keadaan dan keperluan tertentu. Syekh Islam Ibn Taymiyah pernah berkata, ulama telah sepakat ru'yah yang semata-mata tiada dalil menunjukkan kesahihannya tidak harus menthabitkan suatu perkara pun. Mimpi. Sekarang banyak orang berhujah dengan mimpi. Saya mimpi malam tadi. Mimpi kan? Mimpi ni ada 3. Ar-ru'ya minallah, minasyaitan, min nafsik. Daripada Allah. Malah ru'yah ataupun mimpi para nabi adalah sebahagian tanda kenabian. Malah keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi sebut bahawa ia sebahagian daripada kenabian. Jangan yang banyak mimpi kata Nabi pula. Kan Nabi kata 1/60 ke apa, 1 berapa ke daripada kenabian. Mimpi ni, mimpi umat aku ni. Dan mimpi kita ni banyak yang betul. Kalau sembahyang isyak belum tidur lah. Kalau sembahyang isyak pun tidak, jangan harap mimpi betul. Mimpi merapu banyak. Ya, tengah-tengah letih, tergolek, mimpi. Mimpi kena kejar dia hantu. Tu bukan hantu. Tu kejar dia malaikat suruh sembahyang. Agaknya lah kan. Ya, sebab tak sembahyang lagi. Bangun-bangun, berpeluh. Ada hantu, bukan hantu, kamu tu hantu, tak sembahyang lagi. Tuan-tuan, banyak yang kita tahu. Kadang-kadang kita kata, rasa macam pernah. Bila aku datang sini? Tak, dalam mimpi dulu, kan? Banyak yang kita rasa begitu. Kita rasa pernah, bukan pernah mimpi. Ini banyak berlaku kepada kita. Ia juga sabit dalam hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ni hadis dia, ar-ru'ya thalathah. Ru'ya min Allah, wa ru'ya ma yuhaddithu bihi al-mar'u nafsah, wa ru'ya min syaitan. Mimpi kata Nabi ada 3. Satu daripada Allah, satu daripada perbuatan kamu. Ya, kamu banyak mengigau, banyak fikir. Seorang penulis Harun Yahya, dia bincang tentang mimpi. Macam mana mimpi boleh jadi. Yang ni termasuk dalam kategori ni, apa yang disebut oleh Nabi, ma yuhaddithu bihil mar'u nafsah. Itu yang dibincang oleh Harun Yahya dalam buku dia, berkaitan dengan macam mana mimpi boleh berlaku. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan. Sebab itu kadang-kadang kalau tuan-tuan tidur, mimpi sebut nama perempuan, kan bini marah. Tak, mimpi tersebut nama perempuan, bini duduk sebelah, marahlah sebab dia tahu bukan nama dia. Kita kata mimpi je pun. Dia kata kalau mimpi sebut nama dia buat apa? Mesti teringat-ingat siang tadi. Tu sebab tu jaga-jaga. Nak tidur jangan teringat. Sebab takut dia terkeluar dalam mimpi. Keluar dalam mimpi naya. Jadi mimpi daripada Allah datang dalam bentuk petunjuk. Kadang-kadang istimewanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada saya dan tuan-tuan, mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang mengimpikan, kan? Tiap-tiap orang kita berharap mudah-mudahan Allah anugerahkan kita jumpa Rasulullah. Sebab petanda dalam mimpi itu insya-Allah memberi petanda baik kita akan bertemu Rasulullah di akhirat nanti. Dan Nabi sebut, siapa yang tengok aku betul-betul dalam mimpi dia, yang tu betul. Syaitan tak boleh menyamar macam aku. Tapi kena kenal lah Nabi. Mana kenal ustaz, bukan ada gambar. Dah, orang beriman ni kan ada syama'il, jelas ciri Nabi Muhammad. Ada seorang sampailah kepada saya, dia kata, mana ada mimpi jumpa Nabi ni, mana betul, mana kamu tahu itu Nabi? Dia hujah gitu. Lah, mana pula tak tahu. Syama'il Muhammad tu ciri jelas. Dah kamu tak ngaji, memang kamu tak tahu. Dan Nabi ni dengan orang yang beriman, dia sangat erat. Jadi kita tengok tu, ada dah Nabi aku tu. Kalau tak ada orang bagi tahu pun, ni mesti seseorang yang sangat dekat dengan aku. Akhirnya kalau petunjuk, dia akan bagi tahu itu Rasulullah. Ada. Dia kata, mana tahu, kata dia. Tuan-tuan, orang Yahudi
yang tak pernah tengok Nabi sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kenal. Dia tak pernah tengok Nabi, tetapi dia baca dalam kitab dia, kitab yang menyebut tentang Muhammad sebelum kelahiran Muhammad. Bila keluar Muhammad SAW, dia tengok, oh betul, ini diakui oleh Safiyah binti Huyai, isteri Rasulullah daripada Yahudi Bani Quraizah. Bila orang tanya kepada Safiyah, macam mana kamu boleh jadi isteri Muhammad padahal dia bunuh habis kaum kerabat kamu? Dia kata, sebelum kedatangan Muhammad, hari pertama Muhammad SAW datang ke Madinah, aku dengar ayah aku, Huyai bin Akhtab, Yahudi, ahli kitab, dengan saudara dia bincang. Kata, dengar cerita datang dah Nabi akhir zaman. Betul ke? Jom kita pergi tengok. Pergi tengok, balik, Safiyah dengar, betul dah Nabi tu. Dia boleh confirm. Mana dia tahu? Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal Nabi macam kenal anak sendiri. Itu ahli kitab yang baca kitab. Datang Nabi, dia kenal. Takkanlah kita umat dia yang beramal dengan sunnah dia, yang membaca tentang perilaku, perlakuan, bentuk perwatakan yang telah pun berlaku sebelum daripada kita, takkan tak boleh kenal. Allah Ta'ala menganugerahkan keistimewaan. Bukan semua orang boleh jumpa. Hak kutu berhak payah nak jumpa, tapi Allah boleh bagi. Kita baca buku sejarah, wallahu alam sejauh mana benar, para meswara kan, antara ceritanya para meswara ni dia masuk Islam sebab mimpi jumpa Rasulullah, wallahu alam. Tapi boleh berlaku dengan izin Allah, boleh berlaku. Tuan-tuan jangan mimpi, tengok, aku tengok. Ada ustaz seorang cerita, dia kata ada orang jumpa dia kata, ustaz, malam tadi saya jumpa Nabi tapi pelik sikit. Kenapa? Nabi pakai seluar pendek serban tebal, jubah pun panjang, tapi seluar pendek. Tu bukan Nabi, tu menggali. Takkan tak erti beza kan? Nabi dia ada ciri dia lah. Ini itu kena faham lah. Itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tak apalah cerita mimpi tu, meskipun wujud namun ia dianggap dalil. Jika ditanya, inilah dia hakikat yang telah ditegaskan oleh Al-Banna yang sejajar dengan kitab Allah dan sunnah. Perkara inilah yang ditetapkan oleh Islam oleh para ulama yang benar. Ulama telah sepakat ru'yah semata-mata tidak. Ia juga telah sabit dalam hadis yang kita bacakan tadi. Sekiranya ru'yah itu terdapat 3 jenis, maka perlulah kita tahu membezakan jenisnya. Sebab itu adanya takwil mimpi. Dalam Quran cerita bab mimpi ni banyak. Kan? Cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bermimpi. Ini apa? Ra'aitu apa? Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia mimpi tengok ahada asyara kaukib, bintang 11, dan bulan, matahari sujud padaku. Ayah dia kata, jangan cerita kawan kamu, jangan cerita adik-beradik kamu, kan? Mimpi. Dan Nabi Yusuf terkenal sebagai orang yang mentakwil mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manami anni azbihuk. Aku mimpi aku tengok aku sembelih kamu wahai anakku. Fanzur madza tara, apa pandangan kamu? Nabi Ibrahim mimpi. Dan banyak kisah. Hatta diceritakan Nabi kita Muhammad SAW bermimpi masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman damai, yang menyebabkan Nabi menggerakkan sahabat-sahabatnya untuk menunaikan umrah pada tahun 6 Hijrah, yang akhirnya menjadikan peristiwa Hudaibiyah. Kan Nabi mimpi, sahabat pun pergi ramai-ramai. Nabi mimpi. Mimpi ini ada kebenarannya, yang malah disebutkan macam-macam bentuk mimpi yang kita boleh bacalah, tapi panjang sangat ceritanya. Sekalipun ulama mengakui wujudnya kasyaf dan ru'yah dan menetapkan perlunya nilaian Quran dan sunnah terhadap setiap apa yang mereka temui, kerana kedua sumber tersebut adalah maksum dan setiap perkara berbentuk sangkaan tidak terjamin dan terpelihara dari kesilapan. Quran dan hadis confirm, lain tak boleh.
apatah lagi mimpi. Bila bercanggah, tentulah tak boleh kita amal. Dulu, zaman kita dulu banyak datang mimpi berantai, mengikut syekh sekian-sekian, maka kamu kena beramal dengan zikir. Tak ada masalah, Nabi suruh lama dah zikir ni. Cuma yang jadi salah, kalau tak buat, akan jadi bala pada kamu. Waktu saya kecil dulu lagi siap, dia siap kaitkan dengan salah seorang pembesar daripada Sabah. Dia buat, lalu akhirnya dia kena loteri kebajikan. Hai, kata merapu sungguh. Tapi sebab kebajikan, orang tertipu lagi. Ini, tuan-tuan, barangkali pernah ingat lah, masa kecil-kecil ada surat berantai tu, kena post. Lah tak apalah, SMS, WhatsApp. Dulu kena post, buat, cetak, photostat 10. Kalau tak photostat 10 dan sampai pada orang lain, post, dia akan musibah. Kita pun percaya. Ini tak boleh. Kerana tidak berkait dengan apa yang ditetapkan Quran dan Sunnah. Imam Syekh Islam Ibn Taymiyah, saya cuba habis sekejap, pernah berkata, kebanyakan orang yang menyangkakan dirinya berhasil memperolehi kasyaf adalah semata-mata sangkaan, dan sangkaan tersebut belum terjamin benar. Ahli kasyaf dan ahli ilham ada kalanya benar dan ada kalanya silap. Justru mereka perlu berpegang teguh dengan tali Allah dan sunnah Rasul SAW. Mereka perlu mengukur pandangan, pendapat dan nilaian mereka berpaksikan Quran dan sunnah, tidak memadai sekadar kasyaf semata-mata. Jangan tengok, aku rasa kamu ni 3 hari lagi mati. Ikut suka dia je. Mati ni bukan kita tentu, Allah Ta'ala tentu. Sekiranya seorang mendatangkan dari Allah Ta'ala suatu yang tidak perlu kepada nilaian kitab dan Quran, maka Rasulullah SAW tidak diperlukan pada sebahagian urusan agama. Ini merupakan kata-kata golongan yang terkeluar dari agama. Dia kata, kalaulah boleh mimpi-mimpi je, tak payah Nabi. Allah Ta'ala bagi. Ada pun mimpi kita malam tadi saya bermimpi suruh baca Quran. Bagus. Jadi apa tanda Ustaz? Lah, dia suruh baca Quran lah. Maknanya hang malas baca Quran kot. Senang jawab kan. Saya mimpi dia suruh baca Qul Huwallah 3 kali. Lah, selama hari ni tak baca. Awak teruk sangat ni. Tu jawapan dia. Kan? Dia duk rasa, aku mimpi Tok Syekh jubah hijau, kan, mari datang suruh baca Qul Huwallah 3 kali Ustaz. Apa tanda dia? Tanda hang teruk sangat. Selama hari ni Nabi suruh baca Qul Huwallah 3 kali, lama dah. Nak tunggu mimpi baru nak baca. Tu kena luku. Ini masalah kita, lebih percaya mimpi daripada hadis Nabi. Ini perkara yang diakui oleh para imam sufi yang sebenar. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aku mengalami satu permasalahan rumit dari permasalahan orang ramai. Aku tidak akan menerimanya sehinggalah dibawakan 2 saksi, iaitu Quran dan hadis. Abu Qasim Al-Junaid berkata, ilmu kita berpaut dengan kitab dan sunnah. Sesiapa yang tidak membaca Quran dan tidak menulis hadis, tidak sewajarnya membicarakan tentang ilmu dan tidak wajar diikuti. Maknanya kena pegang dengan 2 sumber ini. Amru bin Nujaid pernah berkata, suatu pandangan yang tidak disokong oleh Quran dan sunnah itu adalah batil. Semua tolak belaka. Adapun kita dengar syekh ni bermimpi dekat makam Rasulullah, ni Nabi sebut gini-gini, selagi tidak bercanggah dengan apa yang Quran dan hadis sebut, boleh terima, boleh tolak, tak ada masalah. Kalau ianya merupakan kebaikan, barangkali itu suatu anugerah Allah, peringat kita balik. Kuliah malas mari, dengan orang beriman tak jumpa datang, penyudahnya kena mimpi, kok nak berubah, kan? Itu anugerah daripada Allah. Kesimpulannya, kita menyimpulkan prinsip ini kepada beberapa perkara. Pertama, memelihara sumber hukum hakam syarak yang bersih lagi suci. Sumber Quran, hadis adalah mutlak. Lain, kena cek dulu. Antara kesederhanaan Al-Banna, beliau tidak cuai dan tidak melampau, tidak menafikan prinsip wujudnya ilham, lintasan hati, yakni khawatir, kasyaf dan ru'yah. Beliau tidak keterlaluan dalam menerimanya sebagai dalil yang berasingan dari dalil hukum hakam dan tidak mengabaikannya secara mutlak. Tolak mutlak tidak, terima mutlak pun tidak. Kerana apa? Di sana ada kebenaran, di sana juga memerlukan kepada penghujahan Quran dan hadis. Sebenarnya ia dianggap sebagai penguat dan penyokong bagi sabitnya suatu perkara selagi mana tidak bertentangan dengan hukum hakam agama dan nas-nasnya. Tak ada masalah. Dia boleh diguna pakai untuk memperkukuhkan, tetapi bukan hujah yang menafi atau membenarkan. Menutup segala ruang bagi pendusta yang memperdaya kejahilan manusia dengan mempermainkan akal manusia serta perasaan mereka. Ada jenis ajaran-ajaran sesat, dia akan berhujah, saya kasyaf, saya baru lepas berjumpa Rasulullah,
Saya bermimpi malam tadi diperintahkan oleh Rasulullah. Ini penipu-penipu yang sangat bahaya. Kalau tok guru sebut betul dan kata-kata dia tu tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, maka biasa benda tu, malah satu kemuliaan pada tok guru kita. Tapi setengah orang kata, "Oi, tak ada lah, benda tu tak bercanggah dengan Quran hadis, terimalah. Dia dapat kemuliaan daripada Allah, barangkali kerana iman dan mujahadah ibadah yang dia buat, yang telah kita bincangkan tadi. Menyelamatkan mereka terpedaya dan perangkap ahli prasangka dan ahli khurafat." Ini ramai juga yang tukang belit. Pengucapan yang murni, beliau mengemukakan suatu hakikat tanpa mencerca mereka atau menyanggahinya. Al-Banna cuba menetralkan supaya jangan berlaku pertelingkahan antara dua golongan yang setuju dan juga yang tidak setuju. Hakikatnya benda tu berlaku, cumanya dia mesti diteliti dan dinilai berdasarkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam tuan-tuan. Saya ingat untuk tahun ni, hanilah kita berjumpa. Jumpa tahun depan pula. Tapi tak lama lagi dah tahun depan pun. Wallahu alam, kesempurnaan milik Allah. Minta maaf daripada tuan-tuan. Nampak gaya macam dah belum sampai, alhamdulillah. Ingat aku terlajak dah tadi 8.26 kan. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah pimpin kita. Tapi kalau malam ni balik nak mimpi, baca ada amalan-amalan yang diajar oleh para ulama. Tuan, ada amalan yang diajar oleh para ulama untuk mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi ni benda betul. Sebab itu Nabi ajar, kalau mimpi benda baik, buat apa? Cerita ke orang. Kan? Mimpi benda buruk, bangun ludah, jangan cerita ke orang. Cuma ada juga mimpi baik ni tak boleh cerita semua. Kadang-kadang jadi fitnah. Tengok, mimpi jadi hujah. Bukan jadi hujah, dia cerita. Tuan-tuan mimpi seorang lagi, tak boleh cerita dekat isteri, walaupun cerita mimpi tu mimpi baik. Ni abang ustaz kata benda baik mimpi kena cerita. Nak cerita pun takut kan. Abang Lee ni nak cerita payah, tak cerita pun payah. Cerita lah bang, seronoknya mimpi apa? Seronok sungguh. Mimpi apa? Awak dapat kawan. Kawan? Madu. Ngamuk pula. Mimpi je. Walaupun mimpi itu mimpi baik, tapi kena cerdik juga. Tak boleh juga cerita mimpi baik kepada orang yang hasad pada kita. Orang tu memang hasad, benci pada kita, jangan cerita walaupun mimpi itu baik, kerana boleh jadi dia akan melakukan sesuatu yang merosakkan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah pimpin kita, beri taufik dan inayah, diberi kemuliaan, kita pertingkatkan iman, ibadah dan mujahadah. InsyaAllah Allah kurniakan keistimewaan sebagai awliya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa ja'alna minal muttaqinal muqarrabin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.